Selamat datang ke persidangan pusingan keempat pada hari ini. Persidangan kali ini menemukan pasukan dari pasukan Winting dari campuran kerajaan dan pasukan dari IPG Temenggong Birahim selaku pemangkam. Sebelum memulakan persidangan, kita berkenalan dahulu dengan kedua-dua pasukan. Daripada Winting, Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Nur Atikah Diyani binti Aznan, Timbalan Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Fatin Nadia binti Ahmad Kamil, Timbal Menteri Pertahanan Yang Berhormat Datuk Nur Adida binti Anwar, dan Menteri Khidmat Sidang Yang Berhormat Datuk Muhammad Fidaus Bendil. Daripada barisan pembangkang diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Hanif Nur Azhar, Timbalan Ketua Pembangkang Dewana Sinda Anak kepada Philip, dan pembangkang pertama Yang Berhormat Datuk Harun Al-Rakib. Para hakim yang menghadiri sidang kita pada hari ini diketuai oleh Saudara Muhammad Encik Muhammad Arif Azuddin Abdullah dari alumni debat IPT Jabatan Pendidikan Negeri 9. Hakim kedua Dr. Nur Farah Lo Abdullah dari IPG Kampus Bangsa Antarabangsa. Hakim kedua dan hakim seterusnya Puan Kasum Minti Samiai dari IP Gaya. Usul persidangan kita pada hari ini berbunyi, isu perpaduan perjalanan kita masih jauh. Oleh itu saya menjemput Perdana Menteri untuk menggagalkan usul beliau. Dipersilakan. Warga Dewan yang mulia, pada hari ini di perwakilan kerajaan bukan kami ingin melihatkan kepada anda kepincangan wujud dari aspek perpaduan negara kita. Namun pada hari kami hanya sekadar ingin memberikan kepada anda realiti sebenar situasi semasa aspek perpaduan di negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan di perwakilan kerajaan, kontradiksi pembangkang, seterusnya hadirin hadirat sidang Dewan yang bersidang. Assalamualaikum dan selamat bersidang kesemuanya. Tuan Yang di-Pertua, warga Dewan yang mulia, diberi mandat serta kapasiti pemberian rakyat pada hari ini, saya mohon untuk menggagaskan kepada anda satu usul yang saya kira cukup benar untuk kita perdebatkan. Usul berbunyi isu perpaduan, titik bertindih perjalanan kita masih jauh. Isu Tuan Yang di-Pertua bagi memulakan rentak perdebatan di perwakilan kerajaan pada hari ini, izinkan saya untuk melakukan tugasan saya yang pertama, iaitu pendefinisian secara literal maupun secara konseptual. Pada hari Tuan Yang di-Pertua, secara literalnya, isu memberikan maksud perkara pokok ataupun persoalan, manakala perpaduan memberikan maksud perihal berpadu, iaitu bergabung menjadi satu, sepakat dan juga lain-lain. Manakala frasa perjalanan memberikan maksud perihal kerajaan, bagi frasa kita memberikan maksud kata ganti diri bagi orang yang bercakap serta sekalian yang hadir. Manakala masing memberikan maksud lagi, iaitu dalam keadaan, dan frasa terakhir iaitu jauh memberikan maksud besar jaraknya, iaitu tidak dekat. Manakala kami berdasarkan kepada penelitian secara literal ini, kami cambahkan untuk menjadi penelitian konseptual kami di pihak kerajaan pada hari ini. Maka Tuan Yang di-Pertua bagi memudahkan serta bagi memahamkan seantara dewan tentang konsep kami di pihak kerajaan pada hari ini, kami mengklasifikasikan usul kita pada hari ini kepada dua frasa utama, iaitu frasa yang pertama, frasa isu perpaduan, dan yang keduanya perjalanan kita masih jauh. Bagi frasa yang pertama, itu frasa isu perpaduan, kami mengatakan kami melihat pada hari ini isu-isu perpaduan yang timbul dalam negara kita yang kami cambahkan kepada tiga aspek utama, iaitu aspek politik, ekonomi dan juga sosial. Dan perlu diperingatkan Tuan Yang di-Pertua pada hari ini, apabila kita membincangkan tentang isu perpaduan, kami melihat kepada isu-isu perpaduan yang berlaku dalam negara kita. Kerana pada hari ini Tuan Yang di-Pertua, rasional utama kami memilih untuk melihat kepada dalam negara kita saja adalah kerana pada hari ini pada hari aspek perpaduan merupakan aspek yang penting dalam pembinaan sesebuah negara. Itu rasional utama kami kenapa kami mengecilkan skop perdebatan kita pada hari ini. Perlu difahami. Maka Tuan Yang di-Pertua pada hari ini, bagi frasa yang seterusnya itu perjalanan kita masih jauh,
Perlu saya tekankan kepada anda bahawa perjalanan kita ini merujuk kepada perjalanan negara kita untuk mencapai wawasan 2020, iaitu dalam salah satu cabaran utama iaitu trust utama iaitu untuk melahirkan sebuah negara Malaysia yang bersatu, yang mempunyai matlamat yang sama. Dan Tuan Dipertua, apabila kita membicarakan tentang perihal berpadu ini, aspek utamanya adalah aspek apa Tuan Dipertua? Aspek perpaduan. Ini yang kami mengatakan kenapa kami mengatakan perjalanan kita ini merujuk kepada matlamat kita untuk mencapai wawasan 2020. Dan pada hari Tuan Dipertua rasa masih jauh ini, kami bukan melihat kepada tempoh masa. Pada hari ini perwakilan kerajaan akan mengatakan masih jauh ini apabila kami melihat proses untuk kita mencapai matlamat akhir. Apa matlamat akhir kita pada hari Tuan Dipertua? Matlamat akhir kita adalah untuk mencapai wawasan 2020. Inilah yang kami katakan sebagai masih jauh. Dan apabila kami membincangkan isu perpaduan titik bertindih perjalanan kita masih jauh, kami akan pembuatan konsep kami cukup mudah. Kami akan mengatakan bahawa isu perpaduan yang timbul daripada segi aspek politik, ekonomi dan juga sosial ini akan melambatkan proses negara kita untuk mencapai wawasan 2020 dan cabaran pertamanya untuk melahirkan negara Malaysia yang bersatu. Nampaknya pada hari ini tidak ada sebuah istilah luar daripada pihak di seberang sana mungkin bersetuju dengan kami di pihak kerajaan pada hari ini. Maka Tuan Dipertua, pada hari ini dasarnya kami cukup mudah. Kami katakan isu perpaduan titik bertindih perjalanan kita masih jauh atas dasar melihat kepada apabila wujudnya kekangan dalam aspek ekonomi, politik dan juga sosial yang akan menghalang kita untuk mencapai wawasan 2020. Maka pada hari Tuan Dipertua, jika pihak pembangkang seberang sana ini belum bersemuka dengan kami pada hari ini, beliau perlu menunjukkan kepada seantara dewan bahawa pada hari isu-isu perpaduan yang wujud ini tidak berjaya diselesaikan dan langsung tidak menghalang ataupun melambatkan proses kita mencapai wawasan 2020. Itu yang harus dibuktikan oleh pihak di sebelah saya. Jadi persilakan. Yang Muhammad, kalau 3 isu yang anda gariskan ini, kami mampu tunjukkan kepada ini mampu diselesaikan atau sedang diselesaikan, adakah itu dikira sebagai jalan kita tidak Yang Muhammad, pada hari ini, persoalannya yang Muhammad harus membuktikan kepada seantara dewan bahawa pada hari ini isu-isu perpaduan yang timbul dan ketiga-tiga aspek ini berjaya diselesaikan dan langsung tidak akan melambatkan ataupun mengacau proses kita mencapai wawasan 2020. Itu yang harus dibuktikan oleh Muhammad. Maka Tuan Dipertua, pada hari ini saya terus beralih kepada arena pemujahan. Pada hari Tuan Dipertua, saya akan bercerita kepada anda bagaimana pada hari ini isu-isu perpaduan yang wujud dari segi aspek politik akan mengakibatkan akan melambatkan proses ataupun perjalanan kita untuk mencapai wawasan 2020. Saya berikan kepada anda satu contoh. Apabila pada hari Tuan Dipertua, seorang ahli dalam Parti Gerakan Rakyat iaitu Tan Lian Ho, dia telah menimbulkan kontroversi dengan mempertikaikan bahawa dengan membuat satu pertikaian dengan mengatakan bahawa asal usul semua bangsa ataupun kaum negara kita adalah sama, dan juga beliau juga turut mempersoalkan tentang status orang Melayu sebagai pribumi asal di negara kita. Pada hari ini beliau juga telah membuat satu kenyataan dengan mengatakan bahawa orang Melayu berasal dari Kepulauan Melayu, orang Cina berasal daripada negara Cina, orang India berasal daripada negara India. Kenyataan yang dibuat oleh beliau ini telah menimbulkan sentimen perkauman yang pada hari telah menyebabkan golongan Melayu berasa marah dengan Dipertua. Inilah yang kami katakan apabila masalah-masalah yang berlaku dari aspek politik ini telah berjaya menimbulkan isu perpaduan, dan pada hari isu perpaduan itu telah menyebabkan perjalanan kita untuk mencapai wawasan 2020 masih jauh lagi Tuan Dipertua. Dan pada hari Tuan Dipertua, saya juga turut menekankan bahawa hari ini perbezaan yang wujud ataupun perbezaan ideologi yang wujud dalam sesuatu kaum itu sendiri turut menyumbang kepada kelambatan proses untuk mencapai wawasan 2020. Pada hari ini saya berikan kepada anda satu kenyataan yang diberikan oleh Profesor Senator Datuk Dr. Masita Ibrahim, iaitu Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri. Beliau berkata bahawa ketaksuban dan juga sikap fanatik yang ada kepada sebuah parti yang kononnya memperjuangkan agama ataupun ideologi parti-parti tersendiri merupakan faktor utama. Saya tekankan faktor utama yang menyebabkan rakyat di negara kita berpecah. Jelas menunjukkan Tuan Dipertua pada hari ini, perpecahan ideologi ataupun perbezaan ideologi yang wujud pada hari ini telah menyebabkan perjalanan kita untuk mencapai wawasan 2020 masih jauh. Maka Tuan Dipertua, sebelum saya memanaskan kembali tempat duduk saya, ingin saya menegakkan kembali bahawa di perwakilan kerajaan pada hari ini kami katakan isu perpaduan titik bertindih perjalanan kita masih jauh atas dasarnya melihat apabila wujudnya kekangan dalam aspek ekonomi, politik dan juga sosial yang akan menghalang kita untuk mencapai wawasan 2020. Dan itu saya mohon untuk terus mencadang. Terima kasih diucapkan kepada Perdana Menteri. Seterusnya Dewan menjemput
Ketua Pembangkang untuk membuka kes pembangkangan di Dewan kita ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Ketua Bersama Kerajaan Pakatan Pembangkang dan persidangan Dewan sekalian. Selamat bersidang, salam perpaduan saya ucapkan kepada semua. Tuan dan Dipertua, menggaras tugas sebagai Ketua Pembangkang yang baik pada hari ini, saya akan melakukan 3 gerak kerja. Pertama, menganalisis kes di meja kerajaan. Kedua, membangunkan asas pembangkangan di meja pembangkang. Dan yang ketiga, membentangkan hujah perdana di meja pembangkang. Langsung terus kepada gerak kerja yang pertama, menganalisis konsep di meja kerajaan. Tuan dan Dipertua, sekarang apresiasi saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Nur Atikah atas kerja yang beliau meletakkan pendefinisian secara literal dengan baik, Tuan dan Dipertua. Namun, konseptual perdebatan berlaku permasalahan. Pertama, tak kala beliau menuntut kami pada hari untuk menunjukkan proses tersebut, usaha-usaha yang dijalankan itu diselesaikan, Tuan dan Dipertua. Namun, beliau sendiri mengatakan bahawa untuk mencapai matlamat, ianya masih lagi dalam satu proses. Manakah boleh kami menunjukkan ianya satu kejayaan? Anda kata ianya masih lagi proses, Tuan dan Dipertua. Menunjukkan pada hari ini tidak adil. Maka, untuk bertentang kes dengan mereka di meja kerajaan pada hari ini, kami akan tunjukkan, mereka tunjukkan ada kekangan, maka melambatkan proses untuk mencapai matlamat. Kami akan tunjukkan ada usaha-usaha yang dilakukan, maka ia mencepatkan lagi proses, Tuan dan Dipertua, agar pada hari ini kami berjaya buktikan isu perpaduan perjalanan kita tidak masih jauh, Tuan dan Dipertua. Beralih kepada pendefinisian, beralih kepada pengujian beliau tentang Encik Tan, Tuan dan Dipertua, yang katanya pada hari ini menimbulkan isu perkauman, Tuan dan Dipertua. Saya buktikan kepada anda, jawatan kuasa induk khas polis telah ditubuhkan, Tuan dan Dipertua, bagi mengatasi masalah-masalah ini. Dan Encik Tan adalah salah seorang daripada suspeknya, Tuan yang Dipertua. Terus kepada pengujian di meja pembangkang pada hari ini, apa struktur dan konsep kami di meja pembangkang. Sebelum itu, silakan Yang Amat Berhormat. Yang berhormat pada hari timbul ataupun tidak isu perpaduan. Ya memanglah timbul sebab itu kita berbicara tentang isu perpaduan dan Dipertua. Kalau tak ada isu perpaduan, masakan mana kita nak berbicara tentang usul pada hari ini? Dan anda sendiri mengatakan isu perpaduan ini ada dari sudut politik, ekonomi dan sosial. Maka untuk bertentang kes dengan anda, kami akan tunjukkan apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan pada hari ini dalam bidang politik, ekonomi dan sosial, bagi menunjukkan kita mampu untuk mencapai matlamatnya, iaitu wawasan 2020 untuk menggerakkan bangsa yang bersatu, Tuan yang Dipertua. Maka struktur saya akan bercerita tentang dari sudut sosial, dan yang kedua yang cantik ini, Tuan Dipertua, akan berbicara dari sudut ekonomi dan politik, Tuan Dipertua. Terus kepada pengujian substantif di meja pembangkang, Tuan Dipertua, dari sudut sosial. Dari sudut sosial ini, Tuan Dipertua, kita melihatkan anda kata pada hari ini kita untuk membina sebuah negara bangsa yang baik, Tuan Dipertua. Rakyat kita, rakyat Malaysia, tak kira bangsa Cina, Melayu ataupun India, kita perlulah bersatu. Namun apabila kita nak bersatu, Tuan Dipertua, kita perlu mewujudkan persefahaman yang sama. Anda kata pada hari ini, anda kaum Cina, saya kaum Melayu. Saya bercakap Melayu, anda bercakap Cina. Kita berdua bercakap pok-pek, tapi saya tak faham langsung apa yang awak cakap. Masakan mana kita boleh membina persefahaman, Tuan Dipertua? Langsung perkongsian budaya, perkongsian adat tidak akan dapat dicapai kerana bahasa kita tidak sama, Tuan dan Dipertua. Maka dalam sudut sosial ini kami akan tunjukkan kepada anda bagaimana usaha-usaha dilakukan oleh kerajaan pada hari ini untuk mewujudkan persefahaman dari sudut pembinaan bahasa, Tuan dan Dipertua. Baiklah, untuk menurut Profesor Dr. Abdul Aziz Bari, pensyarah kuliah Undang-Undang Amat Seperti UiM, mengatakan bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa perpaduan, bahasa ilmu dan bahasa komunikasi antara kaum, Tuan dan Dipertua. Tidak cukup dengan itu, Dr. Ridwan T. Abdullah merupakan bangsa Cina, Tuan dan Dipertua, pada hari mengatakan bahawa pada hari bahasa Melayu perlu digunakan bagi menunjukkan persefahaman antara kaum. Kenapa
Kenapa? Kerana ini adalah bahasa kebangsaan, termaktub dalam pelbagai persekutuan perkara 153 dan perkara 152 Tuan Yang di-Pertua. Maka, apakah aspek kerajaan pada hari ini dilakukan bagi mewujudkan dan memartabatkan bahasa Melayu Tuan Yang di-Pertua agar pada hari persefahaman dapat kita bina? Langsung terus kepada fakta kes yang pertama. Dewan Bahasa dan Pustaka pada hari menerbitkan buku-buku pengistilahan dan glosari dalam bahasa Melayu, tak kira dalam bidang undang-undang, kejuruteraan dan sebagainya Tuan Yang di-Pertua. Buktinya, bagaimana ia mencapai perpaduan. UUM mengangkat bahasa Melayu dengan menggunakan buku perundangan dalam bahasa Melayu Tuan Yang di-Pertua yang digunakan tidak kira Melayu, Cina ataupun India Tuan Yang di-Pertua. Dan kesannya pada hari ini, laporan indeks perpaduan LIP fasa kedua 2011 menunjukkan kadar peningkatan perpaduan khususnya dalam pelajar-pelajar UUM pada hari ini meningkat kepada 35% Tuan Yang di-Pertua. Menunjukkan pada mana bagaimana ia mencapai persefahaman dan perpaduan. Lihat, apabila kita menggunakan bahasa Melayu dalam penggunaan buku dan sebagainya Tuan Yang-di-Pertua, kita membaca buku yang sama pada hari ini, kita berbincang bersama, dan untuk peperiksaan juga kita mesti akan duduk bincang bersama. Dan apa kita menggunakan mediumnya? Medium bahasa Melayu Tuan Yang di-Pertua. Sebelum itu silakan Izlaluan. Yang pertama kita tadi mengatakan berlaku peningkatan sebanyak 35% dalam indeks perpaduan di UUM yang Tuan Yang di-Pertua. Masalah di sini cukupkah 35% di UUM itu untuk kita lihat keseluruhan di negara kita Tuan Yang di-Pertua? Maknanya tunjukkan kepada fasa yang kedua pada hari ini bagaimana mengeluarkan pentafsiran Dewan Bahasa dan Pustaka, mengeluarkan pentafsiran buku-buku dan sudut bahasa Tamil, bahasa Cina dan bahasa Melayu Tuan Yang di-Pertua dengan mentafsirkan, mereka mentafsirkan buku Tamil dan buku bahasa Cina pada hari. Tujuannya kenapa? Agar pada hari ini bahasa Melayu dapat membaca. Apakah pemahaman bangsa Cina? Apakah pemahaman bangsa India Tuan Yang di-Pertua? Buku Cina Hui Fang Guangzhou Tuan Yang di-Pertua, iaitu Hui Ilmu di Guangzhou. Buku India Natali Saranggam, iaitu pengetahuan alam, dan buku Kadazan Nek Yang Syokdu, iaitu Sabah Kini Maju Tuan Yang di-Pertua. Bagaimana ini mencapai perpaduan apabila semua buku-buku tersebut dibaca, tak kira bangsa Tuan Yang di-Pertua, Melayu, Cina ataupun India. Maka perkongsian budaya, pemahaman tentang adat resam orang Melayu, Cina dan India dapat kita capai dan disebarkan Tuan Yang di-Pertua. Buktinya macam mana laporan integrasi pembaca Malaysia menunjukkan peningkatan penjualan buku-buku pentaksiran bahasa Melayu oleh Dewan Bahasa Melayu dan Pustaka meningkat kepada 15% Tuan Yang di-Pertua. Dulu Tuan Yang di-Pertua hanya pada kadar 7%. Namun pada hari ini apabila buku pentaksiran ini kita banyakkan lagi dan kita komersialkan lagi Tuan Yang di-Pertua, meningkat kepada 15% Tuan Yang di-Pertua. Ini satu peningkatan yang amat baik Tuan Yang di-Pertua. Kerana apa? Kerana kita dapat membina bersama persefahaman dan kita dapat meningkatkan ilmu tentang budaya Tuan Yang di-Pertua. Tidak cukup dengan itu Tuan Yang di-Pertua, bagaimana pada kerajaan melaksanakan MBM, MBI Tuan Yang di-Pertua, memartabatkan bahasa Melayu Tuan Yang di-Pertua. Peningkatan masa mengajar kepada hampir 300 minit tersebut, 300 minit, dan cara pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu juga dalam bentuk interaktif Tuan Yang di-Pertua. Kesannya, laporan kajian keberkesanan MBM MBI, 56% ibu bahasa Cina, ibu bapa berbangsa Cina menyokong, dan 63% ibu bapa berbangsa India menyokong Tuan Yang di-Pertua. Hujungnya, saya telah tunjukkan kepada anda apakah usaha-usaha dijalankan oleh kerajaan pada hari ini bagi meningkatkan lagi dan bagi mengusahakan lagi dan bagi mencapai matlamat mereka itu wawasan 2020 membina sebuah negara yang bersatu padu Tuan Yang di-Pertua. Mohon yang kedua akan menjawab segala persoalan yang timbulkan oleh saya. Dengan itu mohon usaha untuk turun. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Rangka. Seterusnya saya menjemput Jabatan Perdana Menteri untuk meneruskan persidangan kita. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua. Rakan karib saya di meja kerajaan, kontradiksi membangkang sidang Dewan Warga Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, selamat bersidang bersemuanya. Pada hari ini, Perdana Menteri kita telah menggagaskan satu usul yang cukup relevan untuk diperdebatkan. Usul berbunyi, isu perpaduan perjalanan kita masih jauh.
Tetapi malangnya, kami katakan bahawa isu perpaduan ini perjalanan kita masih jauh. Kerana apa tu yang dipertua? Kerana apabila wujudnya kekangan-kekangan dalam ekonomi, politik dan sosial yang akan menghalang kita untuk mencapai wawasan 2020. Tetapi malangnya bangkit ketua pembangkang di seberang sana, mereka mengatakan bahawa isu perpaduan ini perjalanan kita tidak masih jauh. Kerana bila mereka mengatakan bahawa wujud persefahaman apabila bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa perpaduan. Tetapi malangnya apa yang berlaku kepada realiti sekarang? Statistik menunjukkan hanya 30% pelajar menggunakan bahasa Melayu, pelajar di sekolah jenis kebangsaan di Malaysia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara. Maksudnya di sini hanya 30% sahaja pelajar menggunakan bahasa tersebut. Jadi apa yang signifikan perpaduan di situ? Sila jawab yang kedua sebelah sana. Seterusnya, beliau mengatakan bahawa tafsiran buku bahasa lain ke bahasa Melayu telah meningkat sebanyak 8% yang ramai. 8%. Apa signifikan yang di bawah 8% ini? Kami mahukan perjalanan sampai ke wawasan 2020. Kami mahukan perjalanan kita sampai 100% perpaduan itu dapat dibentuk. Duduk dulu yang berhormat. Seterusnya, kami katakan bahawa isu perpaduan perjalanan kita masih jauh atas rasional apabila wujudnya kekangan-kekangan dalam ekonomi, politik sosial yang akan menghalang kita daripada mencapai wawasan 2020. Selesai sesi pembidasan, saya teruskan kepada sesi pemujahan. Pemujahan yang pertama di bawah kata kunci ekonomi. Jika kita lihat pada hari ini, pengagihan ekonomi kita mengalami kekangan-kekangan. Jika kita lihat pada waktu dahulu, pada kita singkap sejarah dahulu berkenaan kontrak sosial, dan kontrak sosial tersebut untuk pengetahuan semua telah dipersetujui ramai, telah dipersetujui oleh setiap masyarakat, setiap golongan masyarakat. Tetapi malangnya apa yang berlaku? Berlaku tuntutan-tuntutan terhadap Akta 152 dan Akta 153. Berlakunya pencabulan kontrak sosial. Dan berlaku juga perarakan-perarakan seperti perarakan Kerangka 152. Jadi, apa yang terjadi di sini? Berlakunya ketidaksefahaman dan berlakunya perarakan. Dan hal ini telah menunjukkan, adakah ini perpaduan? Adakah ini perpaduan yang akan membawa kita untuk mencapai wawasan 2020? Selain itu, terdapat kesan-kesan sampingan yang telah memberi imej yang buruk kepada negara kita, terutamanya daripada sektor pelancongan dan sektor ekonomi. Seterusnya, melalui dasar ekonomi baru yang telah diasaskan pada tahun 1971, malangnya berlaku lagi tuntutan-tuntutan tentang ketidakseimbangan dalam pembahagian ekonomi negara kita. Jika kita lihat pada hari ini, telah wujudnya mekanisme pengawalan. Kerajaan telah melancarkan satu lagi dasar, iaitu Dasar Pembangunan Nasional untuk memperbaiki, untuk mengawal isu ini. Tetapi apa yang berlaku telah wujud di laman-laman sosial pada masa kini, terutamanya di laman sosial Facebook dengan izin Tuan Dipertua. Di laman sosial ini telah wujud satu laman yang bertajuk Aku Anti Kaum A. Ini telah menunjukkan pelbagai fitnah-fitnah dan telah menimbulkan semangat prejudis dalam kalangan masyarakat pada zaman ini. Jadi, apa yang berlaku? Isu perpaduan ini semakin berbola. Jadi, ini saya menunjukkan bahawa berlaku pertikaman lidah antara mereka. Dan jika wujud isu perpaduan ini, bagaimana untuk kita mencapai wawasan 2020? Seterusnya, beralih pula kepada punca saya yang kedua di bawah kata kunci sosial. Kita lihat pada hari ini berlaku isu PTPTN. Okey, kita lihat isu OPS Ankara. Kita lihat pada hari ini dulu kerajaan mendakwa seorang pendakwa ini telah membawa ajaran sesat, iaitu siapa? Ibrahim Libya. Dan Ibrahim Libya ini telah mengambil keputusan untuk memerangi pemerintah yang zalim itu. Tetapi apa yang berlaku? Beliau dan konsul-konsulnya mengadakan perarakan bagi memprotes dakwaan-dakwaan kerajaan itu. Jadi, jika satu pihak membuat perarakan dan menentang satu pihak yang lain, ini yang tunjukkan dengan bersatu padu. Sila jawab yang kedua semasa ini. Terusnya, tuntutan bersih 2.0. Tuntutan-tuntutan ini telah dilakukan sebagai untuk menilai ketidaktulusan pemimpin dalam sistem pilihan raya. Mereka mahukan sistem pilihan raya yang lebih konsisten, yang lebih sistematik. Jadi, apa yang berlaku di sini? Mereka membuat lagi satu bantahan jalanan dan ditunjukkan bahawa 250
28 orang tercedera semasa perakan tersebut. Dan hal ini telah menunjukkan bahawa terdapat bantahan terhadap kerajaan dan berlakunya perarakan. Dan inikah bersatu pada yang tunjukkan kepada negara kita hari ini. Bagaimana kita untuk mencapai wawasan 2020 yang teras pertamanya iaitu mencapai perpaduan kaum. Seterusnya di sini isu yang ketiga iaitu isu PTPTN. Kerajaan kita pada masa kini telah memasukkan isu PTPTN dan juga berlakunya satu keadaan yang tegang di mana mahasiswa-mahasiswa menyokong dan membantah isu-isu ini. Silakan yang mana-mana yang paling kacau. Yang Muhammad, pada hari ini anda gagal untuk mengaitkan keadaan pada hari isu tersebut dan kita tidak mencapai wawasan 2020. Apa sebenarnya isu anda sebenarnya? Isu-isu perpaduan ini yang berlaku akan menyebabkan kita dapat lihat itu adalah satu kekangan-kekangan yang menyekat kita dari mencapai wawasan 2020. Seterusnya saya meneruskan kembali kepada penjelasan saya di mana isu PTPTN ini di mana mahasiswa-mahasiswa ini ada yang menyokong mahasiswa ini dan ada yang tidak menyokong dan berlaku demonstrasi demi demonstrasi untuk mengekspresikan kemarahan mereka tentang pemasukan ini. Jadi berlakulah pergeseran pendapat antara rakyat dengan rakyat dan berlakunya perarakan dan sikap-sikap prejudis yang timbul. Jadi berlakulah ketidakpercayaan antara satu sama lain. Jika berlaku ketidakpercayaan, berlakulah ketidakpersefahaman. Jadi di manakah isu perpaduan? Di manakah bersatu padunya di situ rakyat Malaysia? Macam manakah kita untuk mencapai wawasan 2020? Jadi jelaslah di sini bahawa kami di pihak kerajaan kami katakan bahawa isu perpaduan perjalanan kita masih jauh kerana atas nasional apabila wujudnya kekangan-kekangan dalam ekonomi, politik dan sosial yang akan menghalang kita untuk mencapai wawasan 2020. Mohon untuk terus mencari. Terima kasih ucapkan kepada Timbalan Tanah Menteri. Dewan seterusnya menjemput Timbalan Ketua Pembangkang untuk meneruskan sidang kita. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Bertua bahagian produksi kerajaan Barisan Produksi Pembangkang. Seterusnya warga Dewan yang bersidang sekalian, salam perdebatan, salam satu meja serta salam meraihkan kepelbagaian kaum. Saya titipkan buat anda semua. Selaku yang kedua di meja pembangkang pada hari ini dan satu-satunya Sri Kandi di meja pembangkang pada hari ini, akan saya buktikan kepada anda kepincangan dan kepepak rencongan hujah-hujah pihak kerajaan sebentar lagi. Seterusnya Tuan-Tuan, seperti biasa akan saya bentangkan hujah kami di meja pembangkang agar konsep kita pada hari ini tidak terus keliru oleh mereka di meja kerajaan. Bergerak terus pada arena pembedasan. Yang pertamanya Tuan-Tuan mengenai Encik Tan yang tidak sempat saya tadi tulis nama penuhnya, telah dikatakan oleh pihak kerajaan seperti mempertikaikan mengenai asal-usul semua bangsa. Encik Tan ini dikatakan telah menimbulkan isu-isu perkauman yang menyentuh isu-isu sensitiviti orang Melayu. Katanya Tuan-Tuan rakyat marah. Tuan itu. Namun harus diingatkan Tuan-Tuan, pihak kerajaan sebenarnya tidak ada langsung menyatakan bahawa tidak ada tindakan daripada rakyat-rakyat yang marah ini. Akhirnya mengatakan proses kepaduan Tuan-Tuan. Sebentar yang berhormat. Yang kedua Tuan-Tuan, kata mereka perbezaan ideologi adalah faktor utama kenapa kita tidak mencapai kepaduan. Namun Tuan-Tuan, fakta mengenai perbezaan ideologi tidak dicirikan sama sekali Tuan-Tuan. Dan saya anggap apa yang mereka katakan ini adalah hanya bersifat anda yang semata-mata Tuan-Tuan. Seterusnya kata mereka Tuan-Tuan setelah dibentangkan oleh Ketua Pembangkang saya sebentar tadi bahawa mengenai perjalanan kita yang tidak masih jauh ini berdasarkan buku-buku BM itu menjadi persoalan mereka di meja kerajaan. Namun Tuan-Tuan, begini konsep kami di meja kerajaan, konsep kami konsep kami di meja pembangkang. Begini Tuan-Tuan, pada hari ini kami katakan perjalanan kita ini tidak masih jauh adalah bersandarkan pada usaha-usaha yang masih dilakukan oleh kerajaan untuk mencapai matlamat kepaduan negara kita Tuan-Tuan. Bukan hanya bersandarkan pada buku-buku BM ini tadi Tuan-Tuan. Buku-buku BM ini hanyalah contoh Tuan-Tuan dan harus diingatkan contoh kami ini berdasarkan fakta yang tidak bersifat andaian semata-mata Tuan-Tuan. Seterusnya Tuan-Tuan, katanya yang di kedua di sebelah sana mengenai laman-laman Facebook yang bersifat perkauman. Ada satu laman di Facebook katanya Tuan-Tuan, dengan isi Tuan-Tuan, yang bertajuk Aku Anti Kaum A. Itu tajuknya Tuan-Tuan. Namun Tuan-Tuan, tidak ada fakta sekali lagi Tuan-Tuan. Tidak ada sumber yang jelas. Siapa yang menubuhkan alaman tersebut? Siapa yang memberi komen di situ Tuan-Tuan? Langsung tidak dinyatakan Tuan-Tuan. Dan saya anggap benda ini adalah bersifat rekaan semata-mata Tuan-Tuan. Dan yang terakhir Tuan-Tuan, sedar atau tidak sepanjang berdirinya yang pertama hingga yang kedua Tuan-Tuan, hanya
Izrael Wan yang pertama. Izrael Wan. Yang Muhammad pada hari ini mengata orang patut lebih, mengata orang ini yang lebih. Pada hari ini sama juga konsep dengan pihak pembangkang. Dan pada hari ini pihak pembangkang melambangkan kepada kita usaha-usaha. Kalau pada hari ini sudah berikan. Terima kasih ya Umar, saya faham yang Muhammad. Nampaknya yang saya tidak tahu macam mana nak mengatakan benda ini dengan lembut tuan-tuan. Mungkin tadi ada terleka sebentar. Nampak tadi Tuan Yang Pertua, ketua pembangkang saya di sebelah ini tadi telah mengatakan bahawa usaha-usaha yang dilakukan memang ini adalah usaha yang dilakukan. Namun apabila melihat kepada kesannya akhirnya kita dapat membentuk kepaduan negara Malaysia, itu yang harus menjadi ukuran kita pada hari ini. Itu apabila usaha-usaha yang dilakukan ini akhirnya menambahkan kesan dan juga akhirnya membentuk paduan negara kita Malaysia. Kita tinggalkan dulu mereka di sebelah sana, kita balik kepada hujah saya yang pertama, iaitu status quo ekonomi kaum, dan harus diingatkan hujah saya ini juga berada di bawah kata kunci politik. Tuan Yang Pertua, apabila dilihat melalui program transformasi luar bandar, aktivis yang juga bergabung dengan strategi lautan biru kebangsaan 4, kerajaan telah melakukan transformasi menyeluruh, termasuk daripada luar bandar dan juga yang di bandar. Kenapa transformasi ini penting, Tuan? Kerana apabila kita bangunkan yang di bandar dan kita tinggalkan yang di luar bandar, Tuan, jurang integrasi antara wilayah makin terus melebar, Tuan. Mereka yang di luar bandar akan terus tertinggal. Saya dari luar bandar sendiri, Tuan. Kalau kerajaan tidak bela nasib saya akan marah, Tuan. Maka untuk membela rakyat-rakyat yang berada di luar bandar, kerajaan bantu mereka melalui program transformasi luar bandar, Tuan. Buktinya penubuhan kios-kios, latihan kemahiran, dan juga pemberian bernilai tinggi, pemprosesan produk agro makanan, dan banyak lagi, Tuan. Kalau saya nak cerita satu hari ini pun tak habis, Tuan. Dan kesannya, Tuan Pertua, bagaimana jurang ekonomi kaum ini berjaya dirapatkan melalui statistik pencapaian ekonomi per kapita rakyat Malaysia. Menurut Kementerian Pembangunan Luar Bandar telah meningkat daripada 35% hingga ke 50%, Tuan Yang Pertua. Contohnya di pekan saya sendiri, Tuan, saya berasal dari KP untuk maklumat semua. Menteri Muda Bahagian Pelagus N54 YB yang amat berhormat Encik Lerisa telah memberikan bantuan kepada lebih 150 orang di KP ini, iaitu skim agro pertanian, Tuan. Nampak jelas di sini, Tuan. Apabila rakyat di luar bandar telah diberikan bantuan, mereka merasakan diri mereka dibela, Tuan, dan tidak ada lagi pertikaian yang wujud di antara mereka, Tuan. Inilah yang kita katakan kenapa ekonomi di sini, Tuan, penting dalam untuk kita mencapai perpaduan, kerana kita dah dapatkan jurang antara integrasi wilayah, Tuan. Kalau ada perbezaan, Tuan, maka inilah yang akan wujud kita kaya sekaligus matlamat kita untuk mencapai perpaduan terus ketinggalan, Tuan. Seterusnya adalah dalam kata kunci mengekalkan identiti kaum, Tuan. Dalam kita mencapai perjalanan kita mencapai ke arah negara bangsa, Tuan, adalah amat penting untuk kita menghasilkan satu identiti kebangsaan, Tuan. Dan untuk menghasilkan identiti kebangsaan ini perlu kita kekalkan identiti kaum setiap kaum, Tuan. Buktinya pemupukan kaum budaya masyarakat Tionghoa di negara kita masih kuat, Tuan. Kerajaan telah menubuhkan Kelab Tionghoa untuk mengekalkan budaya masyarakat Tionghoa ini, Tuan. Sehingga kan, Tuan, kejayaan Kelab Tionghoa ini ada sebanyak 3% daripada ahli kelab ini adalah terdiri daripada bangsa lain, Tuan. Dan kesannya, kajian telah menunjukkan bahawa Malaysia telah diiktiraf oleh UNESCO pada tahun 2010 sebagai di antara 3 negara terbaik yang dalam mengekalkan masyarakat budaya Tionghoa ini, Tuan. Dan lagi kesannya, Tuan, penambah peratusan penutur bahasa Cina Mandarin telah meningkat kepada 3 daripada 5 orang penutur bahasa Cina ini telah meningkat, dan bukti ini telah ditunjukkan oleh satu kajian yang telah dilakukan oleh Fakulti Bahasa Universiti Malaya pada tahun 2011. Hujungnya, Tuan Yang Pertua, kita dapat lihat pada hari ini kami di meja pembangkang bersebulat suara mengatakan perjalanan kita masih tidak jauh apabila kita melihat kepada isu-isu perpaduan ini dan usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk membentuk perpaduan negara kita Malaysia masih diteruskan sehingga sekarang. Akhir kata, Tuan, saya mohon isi Dewan akan berfikiran rasional untuk menilai yang mana baik dan yang mana buruk demi perpaduan negara kita. Mohon untuk terus membangkang. Salam permisi. Selesai sesi penghujung, kita beralih ke sesi bidasan. Saya mempersilakan Menteri Pertahanan untuk mempertahankan hujah-hujah yang telah dilontarkan oleh barisan kerajaan. Silakan. Terima kasih, Tuan Yang Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam perpaduan, salam perdebatan, salam Sabtu saya ucapkan kepada semua. Yang berhormat Tuan Yang di-Pertua, Perikadakan Kerajaan, Perikadakan Rambut, Perikadakan Baru, Barisan Pembangkang, seterusnya Dewan Mulia yang bersidang pada hari ini. Yang berhormat Perdana Menteri Barisan Kerajaan sebentar tadi telah mentangkan usul kita pada hari ini, iaitu isu perpaduan perjalanan kita masih jauh. Mengapa kami katakan perjalanan kita masih jauh, Tuan Yang di-Pertua? Ini adalah kerana apabila wujudnya kekangan dalam ekonomi, politik, sosial yang akan menghalang kita untuk mencapai wawasan 2020. Berbeza dengan pihak pembangkang, mereka katakan perjalanan kita masih tidak jauh, Tuan Yang di-Pertua. Namun begitu, mereka katakan terdapat kekangan, namun terdapat juga usaha. Namun begitu, Tuan Yang di-Pertua, melalui usaha-usaha tersebut, adakah ia membuktikan keberkesanan, Tuan Yang di-Pertua? Sebuah proses memerlukan masa, Tuan Yang di-Pertua, untuk kita lihat hasilnya juga, Tuan Yang di-Pertua. Mereka telah lambatkan kepada Dewan usaha-usaha kerajaan untuk menyelesaikan isu perpaduan. Namun begitu, Tuan Yang di-Pertua, saya ingin bertanya, adakah 10 tahun, 20 tahun yang lepas, kerajaan kita tidak membuat sebarang usaha, Tuan Yang di-Pertua? Ya, kita juga membuat usaha. Namun setelah kita lihat usaha itu gagal, kita cuba lagi usaha baru dan usaha baru. Sama juga sekarang, Tuan Yang di-Pertua, kita lakukan usaha baru dan kita perlukan masa, Tuan Yang di-Pertua, untuk melihat hasilnya. Dan sekiranya usaha-usaha yang dikatakan oleh pihak pembangkang seperti tadi gagal, kita terpaksa membuat usaha-usaha lain dan itu membuktikan bahawa perjalanan kita masih jauh, Tuan Yang di-Pertua. Oleh itu, selaku yang ketiga, pada hari ini saya akan membuat siaran eksklusif permasalahan-permasalahan, kesilapan dan kelemahan di Barisan Pembangkang. Saya bermula dengan pertama, duduk dulu yang berhormat. Yang pertama, Perdana Menteri seperti tadi menyatakan menerusi celahan. Mereka katakan persoalan kepada kami, bagaimana sekiranya masalah ini dapat diatasi? Tuan Yang di-Pertua, frasa sekiranya itu membuatkan itu merupakan satu andaian, sama ada sekiranya, sama ada ya atau tidak. Sekiranya tidak, bagaimana, Tuan Yang di-Pertua? Itu menunjukkan masalah kita, perjalanan kita masih jauh. Oleh itu, pihak pembangkang gagal membentangkan konsep, gagal membuatkan jelasan pertahanan mereka dengan menggunakan perkataan sekiranya, Tuan Yang di-Pertua. Keduanya, yang hormat Perdana Menteri juga mengatakan terdapatnya usaha yang mampu mempercepatkan proses. Yang Tuan Yang di-Pertua, usaha itu bukannya faktor penentu perjalanan kita tidak jauh, Tuan Yang di-Pertua. Apa yang jadi faktor kepada perjalanan kita ini masih jauh merupakan hasil kepada usaha itu, Tuan Yang di-Pertua. Duduk dulu yang berhormat. Yang ketiga, melalui hujah-hujah di Barisan Pembangkang. Yang permasalahan ketiga pihak pembangkang, Perdana Menteri ada menyatakan usaha-usaha yang dijalankan oleh Dewan Bahasa Pustaka mengenai penerbitan buku-buku. Yang Tuan Yang di-Pertua, penerbitan itu merupakan satu usaha. Namun timbul pertikaian di Barisan Kerajaan. Sejauh manakah pelaksanaan buku-buku itu diedarkan kepada rakyat Malaysia, Tuan Yang di-Pertua? Permasalahan seterusnya datang dari pihak kerajaan. Perdana Menteri mengatakan bahawa indeks perpaduan di UUM meningkat sebanyak 35%. Namun begitu, Tuan Yang di-Pertua, bilangan rakyat Malaysia di UUM itu hanyalah minoriti daripada rakyat keseluruhan negara kita. Sekiranya UUM itu hanya mampu meningkatkan sebanyak 35% sahaja, Tuan Yang di-Pertua, bagaimana pula dengan rakyat yang lain? UUM sendiri mengamalkan dasar mereka mempertabatkan bahasa Melayu, tetapi hasil mereka masih rendah, Tuan Yang di-Pertua. Oleh itu telah membuktikan bahawa perjalanan kita masih jauh, Tuan Yang di-Pertua. Silakan yang kedua. Yang berhormat, dalam penelitian anda katakan masih jauh ialah satu proses. Maka kami tunjukkan usul ini adalah satu bentuk proses menjawab persoalan anda. Anda tunjukkan kekangan masalah, adakah anda berlaku masalah itu, kita terus tak boleh mencapai perpaduan. Kami tak katakan tidak terus, Tuan Yang di-Pertua. Kami katakan bila berlakunya permasalahan, kita itu merupakan salah satu faktor utama menyebabkan perjalanan kita itu masih panjang, Tuan Yang di-Pertua. Memang kita melakukan usaha, tapi apabila melakukan usaha itu merupakan salah satu proses. Memang proses, tetapi ia menunjukkan jangka waktu, Tuan Yang di-Pertua. Bila kita melakukan proses, kita memerlukan jangka waktu untuk peratur hasil, Tuan Yang di-Pertua.
Tuan Yang Di-Pertua. Permasalahan mereka, permasalahan kelima. Dan beliau katakan program transformasi luar bandar dilakukan secara menyeluruh dan juga salah satunya penubuhan kios-kios dan sebagainya. Dia katakan jurang bisa didapatkan. Yang Dewan Yang Di-Pertua memanglah Tuan Yang Di-Pertua melalui kios-kios itu. Adakah apabila kita menubuhkan kios, hasilnya kita dapat pada tahun masa itu juga Tuan Yang Di-Pertua? Tidak, Tuan Yang Di-Pertua. Untuk meningkatkan taraf ekonomi, ia memerlukan masa, Tuan Yang Di-Pertua. Tak. Tidak bermakna kita tubuhkan kios, kita terus dapat meningkatkan ekonomi. Kerana apabila kios-kios yang banyak ditubuhkan, berlaku pula persaingan, Tuan Yang Di-Pertua. Itu merupakan salah satu masalah kepada mereka juga, Tuan Yang Di-Pertua. Oleh itu kami katakan perjalanan kita masih jauh, Tuan Yang Di-Pertua. Untuk dunia yang berhormat. Seterusnya, Tuan Yang Berhormat di mana Menteri katakan sebentar tadi, telah berlaku penubuhan kelab Tionghoa. 3% daripada ahli kelab itu adalah bangsa lain, Tuan Yang Di-Pertua. Tuan Yang Di-Pertua 3%, Tuan Yang Di-Pertua. 3% itu menunjukkan satu angka yang kecil, Tuan Yang Di-Pertua. Ini menunjukkan bahawa masih berlaku. Kita